أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi menerusi bacaan kita tentang bagaimana Islam kita ini sangat menitik beratkan bekerja dan menyarankan umatnya supaya bekerja, serta Islam kita ini melihat dengan pandangan yang jijik kepada orang yang tidak bekerja tetapi memerlukan kepada pendapatan. Jadi dalam hal inilah tuan-tuan, pada malam ini kita nak melihat bagaimana pandangan Islam kita sendiri yang diwakili oleh para sahabat Nabi SAW terhadap orang yang malas bekerja, terhadap orang yang menganggur walaupun mereka memiliki kesihatan tubuh badan dan juga kemampuan untuk bekerja. Ini tajuk kita malam ni ialah bagaimana pandangan negatif Islam terhadap orang yang tidak bekerja ni. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, kita nak kena faham bagaimana orang yang menganggur ini adalah orang yang tidak menunaikan hak yang sepatutnya diberikan kepada alam dan dunia kehidupannya. Lebih lagi kita dah sebutkan pada minggu lepas, kewajipan bekerja ini mengikut pada peringkat masing-masing. Ada yang satu lapis saja kewajipan, seperti orang yang mana nak buat makan untuk buat diri dia saja, itu dikira selapis sahaja keperluan dia bekerja. Ada orang yang mana wajib dia dua lapis kerana dia ada hutang. Dia nak makan kemudian nak bayar hutang. Maka yang ni dua lapis kewajipan dia kena kerja tadi. Ada orang yang tiga lapis kerana ada anak bini pula yang perlu diberi nafkah. Menjadi wajib atas dia untuk memberi nafkah kepada anak bini. Lalu orang begini wajib bekerja ke atas dia sebanyak 3 lapis lah. Untuk diri dia saja, untuk bayar hutang dan untuk nafkah anak bini dia. Kemudian ada orang yang mana wajib kerja ni 4 lapis dia. Maknanya dia keperluan bekerja sangat perlu. Itu bila memiliki mak ayah yang tidak mampu lagi untuk bekerja, yang sangat dhaif, memerlukan bantuan daripada anak-anak. Ini yang telah kita baca pada minggu lepas. Lalu malam ni bertolak daripada itu, kita lihat bagaimana pandangan negatif Islam kita terhadap orang yang mampu bekerja tapi tidak bekerja. Atas apa juga alasan lah kerana kemampuan tadi seolah-olah dibazirkan, disia-siakan, dan ia sangat-sangat dilarang dalam Islam kita menghabiskan masa tanpa bekerja ini. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, pertama sekali kita nak melihat bagaimana sahabat Nabi SAW, itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa dia pandangan beliau pada orang yang tidak kerja ni guana?
Jadi pandangan dia mewakili sebagai pandangan Islam kita lah. Kerana sunnah khulafa ar-rasyidin ini ada sunnah yang mana dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita ikut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin, pemimpin-pemimpin khulafa ar-rasyidin yang datang selepas daripada aku. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita melihat adanya riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi daripada Muhammad bin Asim yang mengatakan balaghani anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza ra'a ghulaman fa'ajabahu sa'ala anhu hal lahu min hirfah fa in qila la qala saqata min ainai. Iaitu suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi daripada Muhammad bin Asim, mana beliau mengatakan telah sampai berita kepada aku ini bahawa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila dia melihat seorang pemuda, dia merasa kagum dengan pemuda tadi. Dia tengok body itu, nampak sesuatu yang mengagumkan. Bila tengok pada seorang pemuda yang mengagumkan dia, lalu soalan pertama yang dia tanya, kerja mendapa? Itulah Sayyidina Umar. Bila dia tengok orang muda, body kata, keadaan lengan pun nampak kasar, nampak keadaan tegak molek, sehat, keadaan body tak nyakit sikit, tak ada langsung nampak kepong, nampak kengir ke apa, tak nampak langsung. Soalan pertama kali Sayyidina Umar tanya ialah kerja mendapa. Ini yang mana kita nak kena ambil perhatian tuan-tuan. Dia tak tanya nombor telefon berapa. Dia tak tanya duk kampung mana. Dia tak tanya anak piye mu ni. Dia tak tanya sama kali ngapa Quran banyak ana dah. Mayang sunat berapa ratus rakaat sehari. Dia tak tanya zikir paruk ke duk. Selawat ada dak ke Nabi kita ni. Dia tak tanya iktikaf lama mana di sejid. Dia tak tanya kerja dakwahmu tu lama mana buat untuk agama kita ni. Dia tidak tanya tuan-tuan mengenai hal-hal yang lain yang dia soal mula-mula sekali, halahu min hirfah, ya kerja ke tak? Itulah soalan yang menggambarkan bagaimana orang yang digelar sebagai Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat orang ini pada kerja ada ke tak? Buat kerja ke tak? Kalau body katang sebagai gorila, kerja tak ada, piti sesen dah kocek tak ada. Tak ada faedah, gagah gitu tak ada faedah. Kerana kita orang mukmin yang kuat. Bukan hanya kuat pada akidah. Bukan hanya kuat mayabang je. Kita nak kuat juga dari segi perolehan pendapatan yang tidak menyebabkan dia gantung ke orang, minta dekoh dengan orang, Allah tangan nak minta daripada pemberian orang. Ini bukan orang mukmin yang kuat dalam Islam. Yang kuat ini ialah yang boleh berdikari, yang bebas dia daripada duduk bawah orang lain, terutamanya tidak menjadi peminta sedekah, pengemis dan meminta-minta bantuan daripada orang lain. Jadi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kerana itu orang yang mempunyai pekerjaan sendiri, orang yang bebas daripada minta dengan orang lain, dikira orang kuat dari sudut pendapatan dia. Bermakna dia lebih baik daripada orang tak ada kerja,
je ni mitok ngorang sikit-sikit masukkan promosi, masukkan iklan, tak kira lah dalam laman sosial mitok supaya diberikan bantuan itu ini dan hidup itu bergantung kepada ihsan orang lain. Ini sangat-sangat dianggap sebagai perkara yang jauh daripada apa yang hendaki oleh agama kita, tuan-tuan. Jadi soalan yang pertama sekali yang disoal oleh Sayyidina Umar bila dia kagum tengok seorang lelaki tu, tengok pemuda tu nampak orang hebat sangat, soalan dia ialah kerja dapur. Ada kerja ke tak? Kita tak. Kita tengok nampak pakai kemah. Tak. Nampak pakai tali leher pula. Kasut kelak. Boleh sikat rambut. Tengok ke kasut tu. Nampak kelaknya kasut hadir. Capur ngepala rambut sorak tak ada kelak pula. Bahan dia. Bahan dia matahari dari jauh nampak sinar pala. Kerana kelak pala tadi. Kita bila tengok orang gini, soalan kita mula-mula kali anak dia. Anak siapa dia ni? Anak datuk ke anak toki? Ke anak apa dia ni? Ni anak siapa ni? Anak datuk keturunan mana ni? Kita tanya keturunan dulu. Dia Tan Sri ke Datuk Sri? Ni maknanya kita bila melihat orang dalam keadaan tegak semak apa ni, terus bagi kita kok melihat tadi dari sudut keluarga dan juga melihat pada gelaran yang dipakai, tuan-tuan. Itulah pandangan kita yang tidak sama dengan Sayyidina Umar, tuan-tuan. Jadi di sini yang kita perlu faham, bagaimana jika qilala, bila dijawab pada dia tak ada kerja orang ni. Inilah bila diberitahu orang ni tak ada kerja Sayyidina Umar. Qala saqata an aini. Kata Sayyidina Umar, maka orang ni jatuh daripada kehebatan yang aku lihat tadi. Mana hilang terus kehebatan orang tu kalau tak kerja. Kalau body gagah tara mana duk masuk jing akak 200 kilo pun. Walaupun duk hari-hari makan telur 2 papang sehari pun. Tapi dak kerja tak ada. Maka jawapannya Sayyidina Umar melihat orang ni jatuh daripada kagum dia tak dihilang, terbang habis. Wak malu tokeh je seolah-olah tidak ada kehebatan tadi pada seseorang. Jadi hebatnya orang ni apabila ada kerja. Ini yang kita nak kena faham molek. Setengah di kalangan kita ni melihat hebat itu dengan semak. Pakai baju seolah-olah kita ni kok daripada kayangan kita. Kerja tak ada. Orang duk newa situ sini, duk tipu orang situ sini, mula menggunakan cara-cara yang salah dengan cara tikar nombor. Ada juga jenis bahasa malah kerja ni pakai semak, tikar nombor. Keadaan orang kita duk tengok hidup dia tu penuh dengan nombor je. Kalau kocek itu kok, kalau boleh tengok penuh cekok nombor. Kerjaan duk adu sama nombor dengan surat khabar. Hak mana kena kedok. Orang ingat ke minat kepada sukan muka surat belakang. Rupanya nombor. Ni ada kok setengahnya. Muli surat khabar kok dulu. Belek muka surat hak belakang. Hak nombor 2. Ada teka sepak takraw tu. Hak belakang tu. Situ mula-mula. Hak lain tak baca. Nak banjir, nak gempa bumi, nak runtuh ke, nak kiamat, tak penting. Yang penting nombor situ. Itu nak kata bahawa inilah yang mana kita kata jatuh orang gini, tuan-tuan, daripada kehebatan. Tidak ada hebat orang gini. Jangan disanjung orang gini. Orang gini jangan kita bangga dia. Jangan ada buat contoh orang gini. Jangan duk kabur muka orang lain kita nak kena jadi ke dia ni. Orang bertuah dia ni.
orang kerja tak ada, tapi hidup kemah, hidup keadaan mananya ianya orang yang hebat. Ini jangan sama sekali ada hak cakap sumbang gitu yang menyokong pula perbuatan orang dok kerja ni. Kerana ramai kita dengar orang yang berbangga dengan orang gini. Kita semua nak jadi super dia, kerja tak ada, tapi semak kereta besar. Itu nak kata ramai. Jika kita ni yang berbangga dengan kata-kata tadi, yang menganggap kerja tak ada ni boleh pakai kereta besar ni, dia ingat hujan mat turun berdebuk atas kepala, nyebabkan kawan tu jadi kaya dengan serta-merta. Dok dan 2 tahun masuk lokak doktor. Dok dan 3 tahun terus masuk ke penjara. Ada yang dikenakan hukuman gantung macam-macam lah. Ni yang mana jenis bahasa tak kerja ni biasa ada sumber-sumber yang mana dilarang oleh agama kita ini. Jangan dibuat contoh gini, jangan diajar pula ke anak-anak kita jadi ikut ke dia tu lah. Jadi super ke dia tu. Jangan sama sekali hak gini nak kena catat, nak kena dulu lagi blok. Jangan kita berbangga dengan orang yang tidak kerja tapi hidup mewah, kerana ia adalah suatu yang sangat-sangat negatif menurut agama kita, tuan-tuan. Itu juga riwayatkan daripada Ubadah ibn Qurrah. Imana kata beliau, laqiya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nasan min ahli al-Yaman. Faqala aman antum? Faqalu mutawakkilun. Qala kadzabtum. Ma antum mutawakkilun. Innamal mutawakkilu rajulun alqa habbatan fil ardi wa tawakkala 'ala Allah. Riwayat yang kedua juga daripada Sayyidina Umar juga, di mana riwayat ini mengatakan bahawa suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjumpa dengan sekumpulan orang Yaman. Dia jumpa dengan puak Yaman ni. Lalu dia tengok pelik puak Yaman ni. Tengok ada perangai pelik. Dilihat ada tindakan yang sangat pelik. Nyebabkan Sayyidina Umar tanya, "Mu pia ni? Mu ni orang jenis mana ni? Nampak pasangan, keadaan pakaian tak terurus. Nampak sangat dhaif. Nampak kengih tu. Dengan keadaan duduk menunggu orang beri bantuan. Dalam keadaan menanti dia, takut-takut ada orang siang. Jadi dalam keadaan tadi tak aja jumpa spesies gini di Madinah ni tak ada. Jok dia masuk Islam, dia tengok sahabat, akak cok tak belakang gigi nyaku di kebun. Pergi ambil kosan, pergi jual kain baju di pasar. Jok dah ada dia masuk Islam tak jumpa spesies ni. Yang menyebabkan dia rasa pelik. Mari pada Yaman ni nampak pelik ni. Ajaran pelik ni. Yang mana ajaran yang mana mereka ini tunggu orang Allah. Lalu menyebabkan Sayyidina Umar bila melihat kumpulan begini, apa body sehat, body katang belaka buat dia. Yang menyana ianya suatu ajaran pelik yang tak ada dalam agama kita. Jadi heran Sayyidina Umar ni ada spesies gini jumpa dengan dia. Mari daripada Yaman ini. Lalu ditanya, siapakah kamu ini sebenarnya? Ada pemandangan yang pelik dilihat oleh Sayyidina Umar. Orang yang kuat dan sehat, dok kerja, dok pakat tunggu orang Allah. Jadi dia tanya, ni orang mana ni orang ni? Lalu mereka menjawab, mutawakkilun. Kita ni orang yang sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. You know, khabar bahawa dia ni hanya tawakal ke Tuhan kelas tinggi. Kelas grade tinggi, tak ada orang tawakal serupa ke dia ni. Maknanya orang nak wiwi. Tak mau sudah. Kita ni duduk bawah Allah Ta'ala. Apa saja pun Tuhan tentukan nasib kita ni. Ada pun kerja, tu kelas rendah tu.
Tu ilmu kulit hok gitu. Ilmu hok nak sungguh ni, hok isi, hok batin ni dak kerja benda. Tunggu Tuhan wak luruh rezeki melalui hamba-hamba dia lah. Yang akan hantar tu. Dia nasi bukuh kedok pun. Apa pentingnya ada kat gi badan kebajikan. Duk mari hantar kepada gelandangan ke mana ada lah, jangan bimbang ada lah. Mana makna dipanggil bank makanan akan mari nanti duk olah. Jadi dia ni dalam bak tawakal, tak ada orang boleh lawang dia atas muka bumi. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar melihat pelik puak ni. Mari mana kita kelas-kelas kita tawakal pun dak setara ni. Ini tawakal kelas tinggi ni. Tahap dia kira dewa ni jenis bahasa ni. Kerja dak buat benda. Duk tunggu je dengan mengharapkan daripada Allah. Maknanya mereka ini kuatnya pergantungan kepada Allah dengan tidak ada langsung berusaha untuk mencari rezeki ataupun juga membuat apa-apa kerja dia. Jadi mereka menjawab kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan mutawakkilun. Kita ni orang bertawakal taraf tinggi ni wahai Amirul Mukminin. Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, kazabtum, mu lebong. Terus orang reti agama, dia boleh baca lalu dah. Ni orang faham agama, dia boleh reti lalu dah. Dia mula-mula kali jawapan hak Sayyidina Umar mu lebong. Gitu saja. Mengguna agama ini untuk nak lebong orang ramai. Mengguna agama sebagai alasan untuk nak buat malah, untuk nak buat dak kerja, untuk nak merepak, untuk nak mengemis, untuk nak mitok orang. Jadi mu ni menggunakan agama sebagai alat tunggangan saja untuk memberi alasan ke orang kita dak kerja ni kerana tawakal disuruh. Allah menyukai orang bertawakal. Quran banyak khabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah menyayangi orang yang bertawakal. Banyak ayat Al-Quran suruh tawakal. Jadi kita ni orang yang ikut kepada arahan dan saranan Al-Quran, mana Allah menyukai orang bertawakal. Lalu jawapan mula-mula kali tubik daripada mulut Sayyidina Umar, kazabtum, mulabong. Itulah jawapan hak mula-mula kali. Bahawa hak mu jawab atau mulabong. Kenapa kata Sayyidina Umar ma antum mutawakkilun? Mu bukannya sebenar-benar takwa. Sebenar-benar tawakal bukan gin. Mu tawakal hak palsu, tawakal hak lebong. Tawakal nipu. Mu tawakal mu jadi tawakal yang tidak tuling. Tawakal yang palsu, tawakal yang bukan sebenar, tawakal yang tak betul. Mu tawakal hak berpura-pura saja. Terus Sayyidina Umar kata innamal mutawakkilu rajulun alqa habbatan fil ard. Orang yang betul-betul sungguh tawakal ni, kalau mu nak tahu konsep tawakal hak betul sungguh kamu nak reti, iaitu orang yang mana bubuh benih di dalam tanah. Bubuh benih dalam tanah. Wa tawakkal ala Allah. Barulah menyerahkan tawakal itu kepada Allah Ta'ala. Maknanya muqaddimah tawakal tu nak kena ada. Bukan main tu serah semata-mata. Kerja buat dok. Dok ke hulu ke hilir. Dengan keadaan serba da'i. Motor banyak ngerek pada naik. Moga minyak tak ada semua. Apa tawakal kita? Ada sudah. Ini yang kita kata tawakal palsu. Yang Sayyidina Umar bila melihat jenis spesies gini, dia kira tak lepas. Dia kira balong terus lalu dah gini. Dia silap dari segi kepala otak ni. Dia silap dari segi fahaman.
Ya ia bubuh dalam kepala otak dia bahawa tawakalnya ialah dak buat benda mukaddimah dak payah buat pun. Dak payah buat mukaddimah apa kita serah dari awal lagi bulat-bulat ni. Adalah rezeki Allah Taala. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Ya masalah ulat dia dak makan banyak buat dia ulat tu. Ini bahasa bukan super gemung pagi nak roti canai dah. Ini kita kata ulat ada masalah nak duduk dalam batu pun. Mung tu dak leh. Dak leh buat banding mung dengan ulat. Ulat dia tak ada tangan, tak ada kaki, nak kerja mana? Mana sabar pun dia tu dak buat kerja mana duduk dalam batu. Mung tangan serangga. Kaki gagah. Dia jangan ada buat banding kau. Makhluk OKU tak ada tangan, tak ada kaki membanding dengan macam OKU juga. Yang kena faham molek mu ada tangan, mu ada kaki. Ulat memang tak ada tangan, ada kaki. Itu yang orang tua dak kau ulat dah batu, moga dia OKU. Yang kita kira kau body saja je puak dia. Body saja ulat. Mu dak je tengok ulat. Kamu dak kenal ulat. Ulat body saja mana ada tangan? Kan ada tangan ulat. Mu tengok. Kaki ada, buat je. Tak ada. Mana sabarlah kalau duduk dalam batu pun boleh makan dia kerana sesuai dengan makanan dia situ. Mondau. Tangan mu ada. Kaki mu ada. Mu bukan OKU. Ini yang mana kita jangan buat banding kok. Kita bandingan yang sangat jauh. Langit dengan bumi. OKU mu nak banding dengan mu dah. OKU kita tak suruh pergi kerja pula. Tersuruh beri bantuan kerana mereka tak mampu bekerja. Itu beza. Mu ni ada tangan, mu ada kaki. Siap cukup lekat. Boleh gerak mu. Mari bandar 3 kali sehari boleh mari. Ulat nak pergi ke mana dia? Jadi kaki tak ada. Kesak gitu payah. Jadi kita kadang-kadang buat banding dengan makhluk OKU. Seolah-olah kita ni sama juga dengan ulat OKU. Ini yang mukaddimah nak kena buat sebelum kita tawakal kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar menjelaskan pada kita apa dia maksud tawakal itu dalam agama kita. Supaya jangan ada hak belok, hak tewing dalam pahaman menganggap bahawa tawakal ni serah sajalah. Ada rezeki ada mari-mari kita tak ada. Rezeki cupok dah akan jadi segatan. Bagi mereka ini tunggu sajalah keputusan daripada Allah diperbetulkan oleh Sayyidina Umar, iaitu tawakal ialah orang yang meletakkan benih di dalam tanah kemudian barulah menunggu bagaimana keputusan Allah Ta'ala menumbuhkan benih tadi ataupun tidak. Yang penting mukaddimah telah dibuat, usaha telah dibuat, bubuh benih itu ke tanah. Dia tak boleh main nak tumbuh gitu, tak ada tanang langsung nak tumbuh korok. Benda apa gitu Jadi bendanya nak kena jelas dalam hal ni persoalan agama ni. Kalau lah silap faham ia jadi racun, ia jadi sesak gitu. Bahaya hal agama ni kalau keadaan kita mengaji tidak benar dengan yang sebenarnya. Ini berlaku zaman Sayyidina Umar. Ada orang yang belok pahamannya. Padahal zaman tu orang ngaji ramai, ulama pun ramai, tapi ada kumpulan yang belok kepala otak ni ada. Di zaman itu nak memberitahu pada kita bagaimana pentingnya dalam hal ini agama ini diolah dia, dibawa dia oleh orang yang betul-betul mahir dalam hal ini, tuan-tuan. Kerana setengah-setengah tok-tok guru kita dapati mereka ini mengamalkan amalan ni. Ada setengah-setengah tok guru mengharapkan anak murid duk wibatuan, duk potong gaji, umpamanya anak murid hok wi. Dia dah ada kerja buat, duk pegang butir sebeh tu, duk ke sana kemari dia, butir sebeh tu modal dia. Dah oleh kerana dia tok guru, maka anak murid berhempah pula duk pakai bagi batuan. Ketuk guru ni berjihad. Dia gunakan orang ramai dengan slogan jihad batu tok guru ni. Akhirnya
kita dapati wujud golongan kini dalam masyarakat mana tak buat kerja satu benda pun, hanya cukup sebagai tok guru sudah. Yang mana anak-anak murid ni goklah duk berhempah pula, duk peluh mereka ni duk pergi cari juga. Boleh banyak yang mana kita kata di kalangan mereka ni mengisi tabung perjuangan jihad dia, Allah ke tok guru yang tak buat benda pun, hanya sekadar duduk mewah dia, bini pun ramah, kereta pun molek. Ini yang sangat-sangat, yang kita sangat-sangat sedih kerana eksploitasi kepada orang yang otak kurang bijak, yang mana mereka ini inginkan agama ikhlas, mereka nak pada agama tapi terjebak dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, tuan-tuan. Jadi hal-hal beginilah yang mengajak kita pada hari ini. Tak kira tarahmu tok guru ke, tak kira tarahmu nabi ke, kerja tetap kerja. Moga kita dah kabodohkan nabi-nabi pun kerja. Tok guru dengan nabi takkan lebih tok guru dari nabi. Biar kita faham molek kita. Jangan kita mudah terpedaya dengan hal ni. Yang kita nak kena tengok molek nabi kerja. Siapa tok guru, siapa tak ambil kerja dia. Ini yang jelas pada kita bagaimana kalau kita tengok nabi-nabi terdahulu bekerja. Nabi Nuh, seorang tukang kapal yang popular dia dalam sejarah, berjaya menyelamatkan orang ramai. Dia kerja. Nabi Musa pera kambing. Dia pera kambing. Nabi Musa dia kerja juga, bela kambing. Nabi kita pernah bela kambing masa kecil. Dia besar jual nega pula. Kemudian Nabi kita berperang pula. Dalam kehidupan dia. Hasil daripada ghanimah umpamanya berlimpah ruah, daripada hasil tak dihalalkan untuk Nabi kita. Yang mana kita kata bukannya senang untuk kita ni nak mendakwa bila tahap kita tinggi dah, tarah dewa kita ni, maka kerja tidak patut buat. Ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran agama kita ini. Semacam mana juga riwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, inilah akhur rajul faghiran la fi amali dunya wala fil akhir. Aku tak berakhir mana-mana orang lelaki yang mana dia hanya menganggur, kosong dia, peri sama dia, tak ada kerja dunia pun tak buat, kerja akhirat pun tak buat. Aku tak berakhir orang gitu. Dia aku tak berakhir sama kali orang hak tak buat benda. Hak dunia pun tak buat, hak akhirat pun tak buat juga. Jadi hak gini wujud dia ni kok. Orang panggil seolah-olah mayat hidup, orang hidup. Orang lain pula duk makan ke dia. Kerja tak buat benda, hak dunia pun tak buat, hak akhirat pun tak buat. Kalau kita kata yang ngaji lain juga, menuntut ilmu lain juga, ada kerjaan dia. Untuk diri dia boleh juga untuk kita beri alasan kerana dia ngaji, berilah zakat orang gini kerana mereka berada di jalan Allah Ta'ala. Ini dah kerja pun dah. Mau dia pula menuntut ilmu pun dah. Ibadat jauh sekali. Tak ada buat ibadat apa. Jadi orang yang begini, yang dikira sebagai orang yang tidak ada faedah dia dalam agama kita ini. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak suka orang gitu. Jenis bahasaan dia tidak ada langsung amalan, sama ada kerjaan dunia ataupun kerjaan akhirat. Jadi jelas pada kita malam ni kalau kita tengok dua dah sahabat Nabi yang melihat macam mana kerja ini ada sesuatu yang perlu ada pada kita ni. Jangan kita buat ambil ringan. Jangan kita buat ambil ringan. Kerja molek-molek kat UT ada juga. Kerja bagus dah, molek dah. Kerja subhat, pitih capu, dak apa molek mana gaji.
hamba nak makan hak halal 100%. Dah ada juga tubik pada kerja hak molek-molek dah. Hak mula keadaan dihimpit pula dengan pandemik ini kau, bola nak cari hak halal-halal akhirnya selesai dak boleh. Ini yang mana kita kata bagaimana setengah-setengah kita ini yang kurang faham dengan hak agama ni, kadang-kadang dia terperangkap. Terperangkap dia dengan pahaman yang boleh menyebabkan akhirnya menyusahkan bukan diri dia saja, kepada masyarakat di sekelilingnya tu merasa susah untuk nak tanggung dia pula, kerana dia yang cari masalah kerja molek-molek dah, akhir tubik atas alasan nak cari hak halal sungguh, nak cari hak betul-betul dia 100% dengan hasil tangan, dengan kita sendiri buat benda tu, kemudian dapat pitih dengan tangan dia, tambah melalui tangan kedua, tangan ketiga katanya syubhat. Akhirnya tubik, mari PKP, tak boleh buat benda. Lalu barulah nenggok dalam keadaan tadi, dah kata benda beginilah yang perlu untuk kita faham. Kalaulah dia duduk dalam kerja dia hak lama, syubhat pun tapi dengan gaji yang ada, nanya semua laca, anak bini nak kerja nak kolah, tak ada timbul masalah, boleh tolong pula jiran yang ada tepi rumah, orang kampung pun boleh juga, sumbangan ke masjid pun boleh Allah dia, dan banyak lagi yang boleh dibuat dia dengan kerjaan yang mana lebih terjamin untuk dia, berbanding dengan apa yang kita kata nak cari hak halal benar ni, sampai tahap akhirnya tak lewat benda berlaku akibat daripada berlakunya sekatan ataupun juga PKP yang berlaku di tempat kita baru-baru ini, tuan-tuan. Ini benda yang kadang tak mikir panjang orang panggil tu, setara mana sangat kita kata dalam hal begini untuk kita melihat bagaimana, macam mana bila kita berada di suatu posisi itu, macam mana kerja tadi boleh membantu kita, membantu umat, membantu kepada institusi-institusi yang mana ianya adalah memerlukan kepada umat Islam yang kuat pendapatannya. Maka hal-hal begini perlu diberi perhatian dari ini. Kemudian juga dipindahkan suatu riwayat daripada Abul Qasim bin Al-Khatali daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, annahu sa'alahu, bahawa dia pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi Abul Qasim ini pernah tanya dia pada Imam Ahmad. Soalannya ialah mengenai seorang lelaki yang duduk di rumah dia atau di masjid, lalu dia itu tidak buat apa-apa, sehinggalah biarlah rezeki Tuhan mari sendiri. Jawab Imam Ahmad dalam hal ni. Kalau kita dengar sahabat tadi, kita dengar pula Imam Ahmad pula menjawab orang hok tunggu rezeki, tak ada buat kerja apa. Katanya hadza rajulun jahilal alim. Orang begini orang jahil. Nyawi terus lalu dah. Bahawa orang gini adalah orang jahil. Adakah dia tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ja'alallahu rizqi tahta zilli rumhi, yang mana Allah menjadikan rezeki aku di bawah bayangan lembing aku. Jadi kamu tahu ke tak, kata Imam Ahmad, Nabi sendiri rezeki dia mari daripada bayangan lembing dia, makna melalui jihad yang dilalui oleh Nabi kita. Bukannya senang. Dia Nabi doa aja berdebak turun habis pun benda hak dia nak. Dia pun buat kerja juga Nabi ni. Jadi kalau ada orang tak buat kerja, jahil lah ni. Moga puak Nabi pun sendiri khabar dia rezeki dia mari daripada lembing itu. Ini nak khabar mari daripada tombok. Dan hadis yang lain Nabi mengatakan burung itu keluar waktu pagi mencari rezeki, balik dalam keadaan molok penuh pada waktu petang. Dia tak reti ke hadis-hadis begini? Nak khabar burung pun pergi cari. Dia tu ada kepala otak, ada akal.
Takkan teruk ada burung lagi. Burung tak ada kepala otak pun pergi cari. Dah, ini makna Imam Ahmad menganggap bahawa jahilnya orang yang tidak bekerja menanti rezeki ini, yang mana ianya sangat menyalahi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga apa benda hak kita dengar malam ni jadi sikit sebanyak bagai nasihat, peringatan bahawa kerja nak kena buat. Sama ada kerja dunia, kerja akhirat, yang penting nak kena ada. Jangan main duk keadaan kita kata saya reng, duk amuk reng, duk bangun tidur, tak buat apa benda. Ini bukan daripada ajaran Islam kita. Itu saja untuk malam ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.